Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lagi sekali dipertemukan dalam bicara ilmu, bicara ilmiah, dua online. Alhamdulillah. Cuma masa saya anjakkan ini lagi ada sedikit urusan tadi yang perlu diselesaikan. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, rezeki ilmu ini sentiasa Allah berikan kepadanya istiqamah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kena ingat bahawa tiada lagi pemberian yang lebih besar. Kena ingatkan diri kita, iaitu pemberian kefahaman. Itu anugerah. Anugerah Allah Ta'ala tu kefahaman. Kefahaman ni adalah satu anugerah yang cukup besar. Kenapa dia cukup besar? Kerana ianya akan memberikan kita sebuah kefahaman, sebuah ketenangan, insya-Allah. Sebuah ketenangan. Puan Amirah Samad, Ustaz abang sakit dalam ICU, syafaqallahu alaih. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kemudahan. Allah berikan segala penyembuhannya pada abang, kepada Amirah Samad, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Khair, sebelum itu bantu dulu sebarkan dulu majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Mungkin ada yang sahabat-sahabat kita sedang menunggu, mungkin dia tak keluar notification ke, tak apa, kita bantu bagi depa tahu yang kita dah bersiaran pada pukul 11 ini. Kita siaran pada pukul 11.10, insya-Allah. Dan mudah-mudahan manfaatnya kembali kepada kita kembali kerana kita bantu untuk menyebarkan ilmu ini, insya-Allah. Baik, tadi ulang balik. Kena ingat bahawa pemberian kurniaan yang besar itu adalah kefahaman. Kefahaman ni satu kurniaan yang cukup besar. Kefahaman ni satu kurniaan yang cukup besar. Kenapa dia cukup besar? Kerana dengan kefahaman itulah akan menambahnya kenikmatan di dalam beramal. Itulah iman. Contoh iman, orang ramai yang mengaku beriman, tapi berapa ramai yang faham tentang keimanan dia? Bila dia faham, itu yang bertambah nikmat itu. Sebab itulah Nabi kata, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah bagi dia kefahaman. Jadi kefahaman satu perkara yang sangat besar. Tanda Allah sayang seseorang itu, Allah bagi dia banyak faham dalam hidup dia. Kefahaman yang banyak itu menyebabkan orang senang berurusan dengan dia, tidak mudah untuk berselisih faham. Nah, itu sebab dia. Nak tahu besar tidak kefahaman itu, kalau kita lihat kesan dia. Contoh, ramai orang nak kahwin, bila nak kahwin, tapi tiada kefahaman di dalam perkahwinan itu. Dia tak faham. Bila dia tak faham,
maka apa yang berlaku? Itulah berlakunya perselisihan faham dalam rumah tangga. Sebab tak faham. Dan faham ni mesti melalui jalan ilmu. Sebab tu saya tekankan kepada sidang penonton sedang imam mata Allah SWT, istiqamah. Apa saja majlis ilmu yang kita dah mulakan, mana-manalah asatizah ustaz ke yang dah mulakan, istiqamah belajar. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Sebab peringkat pertama kita tahu je. Peringkat kedua baru kita nak faham. Itu pun faham dengan amal. Bagaimana faham dengan amal itu? Maksudnya dia kena menambahkan dulu pengetahuannya, kemudian dia ulang. Allah berikan dia kefahaman berserta amalan. Sebab jarang kalau kefahaman dia tanpa amalan. Jarang dia tiba-tiba dia faham. Tak, dia mesti ada bersamanya amalan. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, PKPB pun tambah lagi 4 minggu. Nalah. Apalah setiap berlaku tadi hikmahnya. Dan hikmah yang paling besar tu kita dapat menuntut ilmu. Hikmah yang paling besar tu kita dapat menuntut ilmu. Kita dapat memperbetulkan kembali kefahaman kita. Mungkin ada kefahaman yang selama ini kita bercanggah dengan kebenaran. Itu yang paling penting. Ingat, nak kahwin tapi tak ada kefahaman, berselisih faham, lama-lama tak sepahaman, lepas tu pergi mahkamah cerai. Nak berniaga, dia pun nak berniaga tapi tak ada kefahaman dalam perniagaan. Lalu perniagaan dia huru-hara. Orang nak barang, nak benda, dia pun nak juga dunia. Dunia tak ada kefahaman, tak ada. Ada dunia tapi tak ada kefahaman, tak ada dunia. Ibarat tak ada dunia. Walaupun dia ada, nampak, tapi tak ada kefahaman menguruskannya, habis. Dan kefahaman itu mestilah melalui kefahaman yang benar. Kefahaman yang berorientasikan agama. Bukan kefahaman berdasarkan pengalaman. Sebab pengalaman ni kadang-kadang tak mengajar kita untuk faham pun. Bercerita je banyak lebih. Kadang-kadang bagi tahu kisah silam je lebih. Lepas tu ambil pula input pada kisah silam itu, jadikan tip-tip pula. Lagi tak boleh pakai. Hati-hati. Sebab tu ilmu dan kefahaman. Ilma wa hikmah. Sebab tu kata Allah SWT dalam suratul Baqarah ayat 269. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud Allah menggunakan hikmah tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang agama, kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerah al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerah kurniaan yang banyak. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nampak? Hikmatahu man yasha. Nampak tak? Ada dunia tak ada kefahaman. Kefahaman ni dipanggil hikmah. Malah kefahaman bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semalam kita dah sentuh tentang Al-Quran dan kehidupan. Al-Quran dan kehidupan. Cuba tengok, bila kata kehidupan tak bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tu jadi tak keruan tu. Masalah hati tak selesai-selesai. Lepas tu bagi alasan, hati ustaz sulit. Bukannya sulit, kita yang menyulitkan dia. Kita yang tak mau kembali kepada kebenaran, tak mau duduk dalam majlis ilmu, tak mau bagi masa untuk menuntut ilmu, tak mau faham lah tu. Tapi Alhamdulillah, sebab itulah kita bersyukur bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Syukur sebab bila kita berurusan dengan duduk dalam majlis ilmu berkali-kali, berulang kali, dia bukan sekali ya. Ingat, kefahaman tak akan datang immediate sekali, dia kena berulang kali. Sebab tu istiqamah tu penting. Ustaz, kenapa perlu istiqamah? Kerana nak dapatkan faham. Contoh solat, kerana istiqamah solat lah lama-lama dapat kefahaman. Kalau dia tak buat, langsung tak dapat lah. Sebab itulah dia buat dan pada masa sama dia letakkan ilmu sebagai keutamaan. Sebab Nabi kata talabal ilmu faridatun li kulli muslim, wajib. Lama-lama dia buat amalan itu, dia dapat dia punya hikmah dia. Dan hikmah ni bila dia faham, barulah dia dapat nikmat dia. Sebab tu contoh isteri-isteri. Isteri-isteri mungkin dia jadi isteri je, tapi tidak ada kefahaman, maka dia tidak akan dapat kenikmatan menjadi isteri. Begitu dengan suami. Jadi suami, dia tak ada kefahaman, dia tak akan dapat kenikmatan menjadi suami. Begitu dengan anak. Ada jadi anak tapi tak ada kefahaman, dia tak akan dapat nikmat menjadi anak. Ada kehidupan, tiada kefahaman dalam kehidupan, maka dia tidak akan dapat kenikmatan dalam kehidupan. Masalah-masalah yang berlaku, persoalan-persoalan kehidupan yang berlaku, dia tidak dapat dirungkaikan.
Akhirnya pendam perasaan. Yang kedua dia berada dalam pendam. Pendam, timbul isu, meletup, pecah. Itu jadinya. Itulah jadinya. Pendam. Sebab apa? Dia tak faham. Tak faham, tak nak belajar. Tak nak faham, tak nak belajar. Allah dah kata dah dalam surah Al-A'raf 179. Nak dapat hikmah ni, kena Allah kata guna hati. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati kena persiapkan untuk belajar. Sebab elemen untuk mendapatkan kefahaman yang pertama itu adalah hati dia. Hati ni. Sebab tu kena ada penyucian hati. Sebab hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang rosak tidak boleh menerima kefahaman. Sebab tu orang yang ada busuk hati, iri hati, semua penyakit hati, orang bagilah dia tentang kebenaran, dia menolak. Sebab apa boleh busuk hati ni Ustaz? Sebab jahil. Jahil, malah dia sibuk dengan keduniaan dia. Umurnya habis mencari harta. Umurnya sibuk dengan lelaki. Umurnya sibuk dengan isteri saja. Umurnya sibuk dengan anak-anak. Al-dunya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Dia sibuk dengan perhiasan dunia dia. Sibuk persiapkan harta benda untuk anak-anak. Sibuk persiapkan harta benda untuk isteri mungkin. Isteri pula sibuk pertahankan suami je. Pahaman untuk pertahankan suami ni bukan dengan ketaatan, tapi dengan kebendaan, dengan kecemburuan, dengan belayan-belayan yang diterbitkan ataupun diasaskan oleh barat. Lepas tu nak nampakkan Islam, dia ambil Islamnya sikit tanpa tampal. Tapi soal hati tak selesai. Qulubul la yafqahuna biha. Hati masih sakit hati. Ini tidak ada kefahaman. Orang yang sering sakit hati, susah hati, cemburu, hasad, dengki, menunjukkan dia tak ada kefahaman. Dia tak ada. Tapi Ustaz, dia belajar, dia hanya ada pengetahuan saja. Tapi dia tidak ada pegangan agama. Pegangan agama itu pada kefahaman dia. Dia kena ada pegangan, kefahaman di dalam keimanan dia. Baru masalah hati boleh selesai. Kalau tidak, macam tu saja perangai dia. Minta maaf cakap, kadang-kadang dah tua-tua pun tak berubah perangai. Minta maaf cakap. Kadang-kadang kita tengok, dia ni macam dah lama hidup, tapi bab hati tak selesai ni. Duk cemburu, hasad lagi. Duk tak selesai lagi hal dunia. Macam mana nak mati macam tu? Masih ada pending case. Saya cerita bab ni, mukadimah ni, sebab nak kait dengan inspirasi kehidupan untuk seterusnya bersandarkan Asmaul Husna. Assalam, sejahtera. Assalam, sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera. Sejahtera. Sebab apa makin tu makin mengada-ngada? Sebab dalam hatinya tiada kefahaman yang dibina. Yang dibuat adalah kebendaan. Dia sekadar ada suami je, tapi faham tidak. Dia sekadar ada harta, tapi mengurus tidak. Dia sekadar ada anak, tapi mendidik tidak. Ini yang berlaku. Persiapan untuk mati itu tak ada. Keselamatan dalam hati dia rasa selamat dengan kebendaan. Dia rasa selamat kalau suami dia tak kahwin lagi. Tu selamat bagi dia. Oh, selamat tak kena kat laki aku. Tu dia. Atau dia pura-pura selamat. Dia pura-pura juga nak buat, tapi masih bermain dengan persaingan. Masih bermain dengan hasad. Ada juga orang yang buat, tapi hati masih tak selamat. Sebab apa? Sebab dia tidak berinspirasikan dengan kebenaran. Dia buat tanpa kefahaman. Sebab itu saya melihat, dan ulama mensyarahkan bahawa mana-mana yang tidak hidup berdasarkan kefahaman yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan jumpa cahaya. Kegelapan. Bayangkan hidup dalam kegelapan. Masuk rumah waktu malam, rumah sikit punya cantik, tapi api tak ada. Malam, gelap. Masuk-masuk, apa dia buat kat rumah dia? Dia langgar sana, langgar sini. Dia tak boleh menikmati pun rumah yang begitu indah. Harga berapa rumah? 20 juta harga rumah. Ada api? Tak ada. Tak ada. Kefahaman akan membawa cahaya. Cahaya itulah kefahaman. Nur. Nurun ala nur. Cahaya. Sebab tu hati yang kotor tidak akan bercahaya. Hati kotor itu sebab dunia. Hubbud dunya ra'sul khati'ah, Nabi kata. Dunia.
Mana tidak dunianya, celik mata suami, celik mata isteri, celik mata duit, celik mata anak, celik mata makan, celik mata berapa simpanan, celik mata itu je. Kira amount, celik mata produk berapa nak jual, celik mata berapa rugi, celik mata siapa yang tak suka kat aku ni, celik mata baju apa nak pakai, celik mata design apa nak beli lagi, celik mata apa benda nak hias lagi. Ada celik mata dah kenal Allah belum? Ada celik mata apa itu nama Allah? Ada celik mata Rahman Rahim apa? Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita sedang penonton sedang mata Allah SWT. Gagalnya kita itu kerana gagal untuk memahami kehidupan. Itulah kegagalan. Bukan gagal untuk mendapatkan kebenaran. Saya ulang lagi sekali. Kegagalan dalam kehidupan kerana tiada dia kefahaman. Tak ada. Apa bukti orang tak ada kefahaman? Salam tidak ada dalam hati dia. Dia tidak ada kesejahteraan dalam hati dia. Dia penuh dengan kerisauan. Dia tidak sejahtera. Dia prasangka banyak. Terasa diri itu akan terancam. Rasa ancaman. Banyak ancaman yang akan cuba datang pada diri dia. Sedangkan ancaman itu adalah bermula apabila diri dia tidak faham. Bila tidak faham, potensi, chances untuk buat dosa itu tinggi. Ia tak faham. Bila orang tak faham, buat silap tu tinggi tidak? Tinggilah. Sebab tu berdosa biarkan diri dalam kejahilan. Chances. Bila kata kita tidak mendidik diri untuk faham, jadi chances dia untuk buat kesilapan tu tinggi. Bila tak faham tentang sifat, sebab tu saya kadang-kadang cakap dekat setengah orang tu, jangan nak ajar-ajar cerita tip-tip kasih sayang dengan saya. Saya nak tanya dulu, sifat tu apa? Sayang ni apa? Sifat ke apa? Ataupun kadang-kadang orang nak bagi tip-tip, ataupun cuba nak cerita pasal hasad lah, cerita pasal kena perempuan kena cemburu lah, kena itu inilah. Saya akan tanya dulu, sayang tu apa? Jangan cuba-cuba nak cakap benda yang dia tak tahu. Lebih baik cakap saya tak tahu, saya jahil. Tu terang lagi bagus daripada cuba nak mengeksploitasikan kehidupan ini sehingga mengajar kepada kesesatan. Dhallah, kesesatan. Gelap. Orang gelap, kesesatan, mana ada? Penuh dengan ketakutan. Tak percaya? Hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan. Mana tak ada kefahaman lah tu. Orang yang takut kehilangan, dia tak ada kefahaman. Tak kisahlah ngaji tinggi mana pun. Tak kisahlah umur berapa pun. Tak kisahlah pangkat tinggi mana pun. Tak kisahlah duit banyak mana pun. Tapi kalau dia takut kehilangan, dia tak ada kefahaman. Dia tak ada kefahaman. Percayalah. Silap-silap dia buat hari ni sebab takut kehilangan. Perbuatan dia tu dia buat bukan buat dengan inspirasi assalam. Dengan Asmaul Husna kita bincang ini adalah assalam. Saya akan syarahkan sepital lalu dulu, kemudian kita akan masuk poin-poin dia. Dia buat rupanya dunia ini bukan dengan salam. Dia bukan buat dengan jiwa yang salam. Ini pun kaitan dengan Lailatul Qadar nanti. Bagaimana dia menjaga suami dia bukan dengan sejahtera. Dia jaga suami dia sebab takut suami dia kahwin lagi. Bukan dengan sejahtera. Bohong ke? Bohong. Tak percaya tengok ni. Dia jaga suami dia sebab apa? Ada ketakutan dalam hati dia. Bukan sejahtera. Dia urus dunia bukan dengan sejahtera. Sebab tu jangan terkejut. Orang yang dah jaga suami punya baik, tiba-tiba boleh bergaduh besar. Boleh perang World War 3. Padahal sikit punya jaga, sikit punya nampak dia punya loving dia, tiba-tiba bergaduh, kau-kau yang bergaduh. Lepas bergaduh pula tu ada simpan lagi, teguri sana, teguri sini, cala sana, cala sini. Sebab apa? Sebab dia tidak buat isu dia tidak buat dengan salam. Jawapan dia tegas, saya terus bagi jawapan dia. Dia tidak buat dengan salam. Dia belum pun salam. Allahu Akbar. Habis ustaz yang bagi salam solat tu, belum lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Malah silap-silap dia belum Islam sempurna. Kerana orang Islam yang sempurna bebas daripada pergaduhan. Hati dia tidak gaduh-gaduh. Tak ada. Tak ada isu lah. Zero pending case. Nak cemburu apa? Dah salam. Ini yang cuba kita bawa. Tak usah bagi alasan hati ustaz, hati ni sulit. Hati sulit ke kita yang menyulitkan? Kita yang ada tidak jujur dalam kehidupan. Kita ni nak kebendaan. Buat jaga meniaga. Kita ingat rajin sangat meniaga. Untung juta-juta dah. Rupanya sebab takut. Takut miskinnya pasal. Bukan sebab sejahtera. Sebab tu dalam kaedah pengurusan duit ni, yang akan saya ceritakan satu masa nanti, insya-Allah.
Saya nak bagi tahu bagaimana kita hari ni punya takutnya dengan duit ni sehingga kita buat simpan macam tak nak mati. Juta-juta duit, minta maaf cakap. Untuk apa? Buat mati ke? Kumpul. Itu Allah kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ni kerja kuat-kuat ni. Untuk apa? Upaya ada ketakutan dalam hati, takut tak boleh bayar, takut tak boleh itu. Dia punya kerja ni, Allahu Akbar. Sebab apa tidak dibuat dengan salam? Dia bukan buat dengan sejahtera, dia buat dengan ketakutan di dalam dada. Malah dimanipulasi pula ketakutan itu, ketakutan yang bagus katanya. Ada pula ketakutan yang bagus katanya. Dia panggil takut yang positif. Takut yang positif itu adalah takut Allah. Selain daripada Allah, negatif. Nah, jawab. Di mana ketakutan dalam hati kita? Ni takut kebendaan yang berbentuk sifat, berbentuk jasadi, itu lain, itu alami. Macam takut aksiden, itu alami. Takut tangan kena potong, takut harimau datang nak gigit, itu alami. Takut, itu tak apalah, diharuskan. Kan? Nanti sekarang, tapi ada wali-wali yang boleh mengatasi takut alami dah. Wali-wali akbar ni, nampak? Wali-wali yang Allah berikan dia kelebihan, takut-takutnya itu dah tak ada dah. Tapi yang kita bincang ni takut yang tersembunyi ni. Takut-takut berkenaan dengan semua dengan sifat Allah tu. Takut dengan kasih sayang, sebab tu jaga betul-betul, takut suami pandang lain. Apa punya pahaman buat jaga suami macam tu? Minta maaf cakap, saya marah. Ajar buat satu penyesatan yang nyata. Terang-terang sesat di dalam bersyariat. Nampak jaga macam pandai dah. Bagi makan, bagi minum, kemas. Rupa dalam hati tersembunyi ketakutan. Takutlah nanti karang kot-kot lah dia dah tak sayang saya nanti karang. Nanti kalau tak layan nanti kan tak sayang. Niat tak betul dah. Niat tak betul tak dapat lah. Sebab tu dapat penat. Niat tak betul habis lah. Kata arwah Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata apa? Pergi berubat sebab duit. Habis lah. Tapi kalau ambil duit sebab berubat lain. Nampak? Sebab niat ni sipi je. Pergi berubat sebab nak ambil duit, batal. Perubatan tu batal, dia kata. Tapi kalau ambil duit sebab dah berubat, tu lain. Ni berapa ambil duit ni? Kenapa nak ambil duit dah? Saya dah mengubat tadi, ambil lah. Saya ambil duit sebab saya mengubat. Boleh kita cas. Sebab dia cas tu sebab kita bagi servis tadi. Tapi kalau dia letak aku buat servis ni sebab nak ambil duit, nampak ni? Sikit tukar, pum, berubah. Sama dengan isteri. Jaga suami sebab apa? Sebab nak disayangi, bukan sebab Allah suruh. Habis bertukar tu. Macam tu je. Akhirnya kesannya tak ada sejahtera. Rumah tangga tu tidak ada sejahtera. Ingat, apa-apa yang berorientasikan kebendaan, Allah tidak akan bagi inspirasi assalam pada seseorang itu. Tak ada. Hidup dia tidak ada salam. Tengok muka pun, muka tak memberi salam. Muka tidak sejahtera. Lah nak lagi pula kita ketimbul isu. Tengah tak ada isu bolehlah dia senyum. Dia senyum, apa khabar? Ya bang, abang nak apa? Ya, lembut gigi dari lidah pun kadang. Tapi tengok isu keluar sehari. Dia boleh salam ke tidak? Sila-sila tak salam suami. Dah marah. Nak salam ke? Bukan salam di hati dah, salam tangan pun tidak dah. Nampak? Takut kehilangan. Kalau benar-benar tak takut kehilangan sekadar takut benda, Puan Fazilah, itu nama benda dunia. Kalau betul takut kehilangan kerana Allah, jagalah suami itu dengan ketaatan. Nampak? Ini takut kehilangan tapi kebendaan. Takut kehilangan harta tapi dia kumpul harta. Siapa suruh? Kalau takut kehilangan harta, mengikut pada takut Allah. Kalau takut Allah hilangkan harta. Bukan harta kita takut hilang, kita jaga dengan harta. Takut hilang suami, kita jaga dengan tip jaga suami. Itu tak ada assalam. Dunia ni yang bagi hilang Allah. Sebab tu orang yang takut hilang harta dia. Sebab dia takut pada harta, dia tak takut pada Allah. Orang yang takut Allah hilangkan harta dia, dia akan jaga harta dia betul-betul. Dia akan ikut harta dia mengikut spek yang Allah nak. Kalau Allah kata sedekah banyak, sedekah banyak. Dah Allah bagi harta banyak, sedekah banyak. Bila dah sedekah banyak, janganlah rasa macam banyak sedekah pula. Nak tayang sana, tayang sini, bagi tahu saya banyak sedekah. Memang adat dah, Allah bagi kau banyak. Allah bagi kau banyak, kau sedekahlah banyak. Orang tak heran.
Sepatutnya kita tak payah nak terkesima. Yang terkesimanya orang susah sedekah. Orang susah sedekah tu terkesima. Tu dia susah-susah pun dia sedekah. Sedekah harta lah. Tapi itu pun tidak dituntut. Sebab sedekah bukan pada harta semata-mata. Nampak? Ini harta Allah bagi banyak. Sedekah malas berkira pula tu. Takut habis. Kalau betul takut habis harta, takut habis harta, sedekahlah. Kalau takut hilang suami, taatlah. Ini takut hilang suami, tapi dimarah-marahnya suami, dibentak-bentaknya, dicabar-cabarnya, di-warning-warningnya. Dah tahu takut hilang, itu nama sombong. Itu orang sombong, Puan Fazilah. Dia takut hilang, tapi dia marah-marahnya suami. Itu orang sombong lah tu. Orang sombong ni besar biji sawi pun tak masuk syurga, tak cium bau syurga. Jangan main-main. Takut hilang harta, tapi tak buat apa yang Allah suruh. Dia takut, takut nanti hilang harta ni, nanti sekarang kita kena jaga, tapi tak buat apa yang Allah suruh. Tak buat. Nampak tidak? Allah bukan uji ikut sangkaan, puan. Sangkaan itu, yang dimasukkan sangkaan itu bukannya sangkaan yang kita create. Ini kejahilan kita sendiri. Ujian tu Allah dah siapkan dah. Ujian yang Allah jawab dalam surah Al-Baqarah 155. Walana beluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nampak? Allah akan uji ketakutan. Allah bukan ikut sangkaan kita. Kita tu sangka pada Allah bagaimana. Kalau kita tak faham tentang Allah, hanya itulah jadi bebanan kita. Contoh, kita tak tahu, tak faham Allah itu. Dengan sifatnya kita tak takut pada Allah. Nampak? Bila tak takut pada Allah, kita takut hilang benda. Takut hilang suami, tapi tak takut Allah. Jadi takut hilang suami, dia bukan nak taat. Nampak? Kena taat lah. Kalau takut kehilangan, itu namanya salam. Berbalik kepada inspirasi, salam. Orang yang ada faham tentang salam, ini dia cari kebenaran. Apakah yang memberikan kesejahteraan pada diri dia? Apakah yang benar-benar memberikan kesejahteraan pada jiwa dia? Itulah kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan itu datang dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kebendaan. Sebab tu jangan terkejut orang yang banyak harta, banyak bersama dengan suami, tapi masih ada ketakutan. Pada suami depan mata. Nampak? Suami depan mata, tapi masih takut hilang. Apa hal? Sebab dia tak taat. Orang yang taat, walaupun suami dia tak ada pun, ataupun suami dia kahwin lagi pun, no big deal. Tak, bukan isu besar. Sebab dia taat. Dia sejahtera kerana ketaatan, bukan sejahtera kerana kebendaan. Malah tiada kesejahteraan pada kebendaan. Tak ada harta pun boleh jadi sombong, Puan Zawiyah. Sombong ni bukan tetap pada banyak harta. Sombong letak pada kejahilan dalam dada. Banyak harta tu jadi sombong sebab waktu dia jahil, waktu dia tak ada harta, dia jahil. Bila banyak harta, sombong lah. Tapi kalau dia belajar, dari awal dia belajar, dia faham, maka Allah bimbing dia. Bukan kata istilah banyak harta tu sombong, tak. Orang yang banyak harta itu sombong, cuba tengok waktu susah dia apa. Dia mana ada salam dalam hati dia. Dia tidak cari Allah, dia cari harta. Tak cari Allah. Malah dia manipulasi pula. Ini pun Allah suruh ni. Ini pun Allah suruh. Bila kita senang, kita boleh banyak sedekah. Banyak sedekah bendanya, rumah makin besar. Ustaz jangan cakap macam tu. Meh, tuarkan statement account tengok. Ini tip ni. Declare lah tengok. Berapa sendiri pakai, berapa sedekah. Takut kadang-kadang. Sebab kita tahu kita pakai banyak lebih untuk diri. Untuk diri ni, baju pakai sendiri, harga 1,000 pun sanggup beli kalau dah banyak duit. Tapi kalau nak sedekah kau orang, 1,000 tu beli banyak-banyak baju. Untuk pakai sendiri, beli satu baju harga 1,000 pun sanggup kalau dah banyak duit. Seorang lah. Berapa harga baju? 1,000, custom made. Tapi kalau tak sedekah 1,000. Banyak tak sedekah 1,000? Bunyi banyak, tapi 1,000 tu beli baju banyak-banyak. Apa beza? Apa beza dia?
Sebab itu dia kata tak ada sejahtera ni, dia banyak penting diri. Orang yang tiada kesejahteraan dalam hati dia, dia akan banyak penting diri. Dia akan panggil nafsi, keakuan dia tinggi. Sebab tu inspirasi daripada As-Salam ini, yakni sejahtera dan pemberi keselamatan, selamat jiwa dia itu. Sebab tu antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis mafhum hadis yang Allah suka, itulah doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Afwa wal afiyah. Afiyah tu juga inspirasi daripada As-Salam. Kesihatan, afiah, sihat wal afiat, selamat. Kita kalau nak selamat bukan kena ada harta, nak selamat kena ada redanya. Allah redha pada harta kita, selamat harta. Allah redha pada suami kita, selamat suami. Allah redha pada diri kita, selamat semua. Nampak? Dia tak ada ikhlas 1/3, Puan Siti Sarah. Sedekah ni tak ada amount dia, tergantung pada tahap keimanan dalam dada dia. Yang paling penting, dia tidak lebih pada diri dia. Itu je calculation dia. Agama tidak mengajar untuk kita bias pada diri lebih. Bab agama ni, yang kena lebih pada diri dia itu hanyalah bab pahala. Bab harta dia tidak boleh lebih pada diri dia. Dia cukup pakai, cukup ada, nak merasa boleh. Tapi selebihnya, dia kena beri banyak pada jalan agama. Nampak tidak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu juga kita selalu baca zikir lepas solat itu juga, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam. Nampak? Allahumma antas salam. Nampak? Maka kita nak menginspirasikan daripada salam ni, nak selamat ni, bukan dengan menjaga harta ikut kita, tapi menjaga harta ikut Allah, jaga suami ikut Allah, jaga anak ikut Allah. Itu nama salam. Tapi semuanya ini datang apabila hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semalam kita dah bincang tentang Al-Quddus. Ya, kita dah bincang tentang Al-Quddus. Bila dah bincang tentang Al-Quddus, maka datang hati kita ini, dalam hati ini jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih daripada segala sifat-sifat keburukan, sifat-sifat kekotoran dalam hati dia. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, banyak fikirkan masalah orang lain, insya-Allah benar. Bab harta, bab dunia tidak boleh lebih pada diri. Tidak boleh. Kena banyak pada orang. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita bukan selamat dengan harta, tapi kita selamat dengan pahala. Kita selamat dengan pahala. Fokus je, bunyi bising tu fokus je. Ada orang ni duk tepi ni, duk buat ni MBSA, dia buat kerja pula. Jadi kalau dia hati dia sejahtera, dia fokus pada apa yang kita sampaikan ni. Fokus. Itulah ujian kehidupan. Macam mana bising itu mengganggu kita, macam itulah di saat kebenaran nak sampai, ada dunia. Itulah bising. Itu dah bising. Faham? Tak fokus kan? Tak boleh fokus tak? Dunia ni benda yang bising, serabut. Nak Allah, nak suami. Mana satu nak? Mana satu nak? Nak Allah, nak suami. Setelah bising tu hilang, baru boleh fokus. Nak dunia ni semua bising, tak nak beramal. Bising. Sebab tu banyak bergaduh. Sebab dunia lah. Mana ada orang bergaduh sebab pahala? Pahala orang tak ada bergaduh. Pahala siap bagi. Tak apalah, tafadhal, jalan dulu. Jalan dulu. Nampak tak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, itulah perumpamaan. Simpanan hari tua. Kalau dah tua, nanti nak simpan, nak buat apa lagi duit tu? Kok sampai tua. Kalau tak sempat sampai tua, boleh tidak pakai simpanan tu? Hati-hati. Simpanan ni, itulah namanya kadang-kadang. Sebab tu nanti dalam bab duit saya akan cerita. Sebenarnya dia bukan simpanan hari tua. Kalau betul dia urus duit dia, sampai ke tua ada duit. Kalau betul dia urus duit dia, kalau betul ada duit dia, urus duit sampai ke tua dia ada duit. Bukan simpan untuk hari tua. Kalau betul aliran duit dia,
Kalau betul duit itu di dalam barakah Allah, pasti Allah adakan sampai, bukan sampai tua, sampai syurga. Sampai ke syurga. Bukti dia Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, hartanya masih ada sampai sekarang. Hartanya masih ada sampai sekarang. Bayangkan tu. Sampai sekarang masih ada harta dia. Bukan hari tua lah. 1400 tahun hartanya masih ada. Ya, sedang penonton sedang mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat ke jalan agama ni, konsep ni macam ni lah. Konsep ni macam ni. Ketika kebenaran sampai, ada benda bising. Kebenaran sampai, ada dunia, ada harta, ada isu-isu dunia yang tak selesai. Kita jadi tough nak menyampaikan dia. Kita jadi struggle nak menyampaikan. Inilah inspirasi as-salam. As-salam. Nampak tidak? Nak Allah bagi suami. Nak Allah bagi suami. Lepas tu Allah bagi suami, lupa Allah. Nampak tak? Nah, jadi sekarang ni bagaimana bertembung dua. Nampak? Ni tamsilnya betul. Bising ni hilang fokus kita. Kita berada pada keadaan dunia yang membisingkan kita. Bising, dunia memang bising, hiruk pikuk. Tak percaya? Cuba tengok. Saya bagi contoh dia. Dunia itu bising. Supermarket, shopping mall, dunia ke akhirat? Saya jawab, shopping mall, dunia akhirat. Dunia lah Ustaz. Kita cerita luar dulu, kulit je. Tak apa, kita cerita kulit. Memang sebenarnya inna amalu biniat. Tapi simbol, sebut saja shopping mall, simbol apa? Simbol dunia kan? Pernah tak shopping mall sunyi? Kalau sunyi tu Ustaz, bukan shopping mall namanya. Nampak? Simbol shopping mall, simbol dunia. Kita cerita bab kulit, naik kulit. Walaupun kita boleh niat nak beli barang dapur ke apa, itu niat lah. Tapi nak bagi tahu shopping mall simbol dunia. Kena ada muzik, kena ada DJ, kena ada orang hirup pikuk dalam tu, bising. Malah orang boleh biasa pula dengan bising itu. Nampak? Okey, cuba tengok masjid. Masjid simbol dunia ke simbol akhirat? Simbol akhirat. Ada muzik-muzik dalam tu, pasang 24 jam. Bilal bagi apa ke, setiap masa kena cakap ke, tak ada, sunyi ya. Lepas azan sunyi. Kalau ada majlis, kalau tak ada majlis sunyi. Sepi dia. Sunyi dia. Tenang dia. Nampak tidak? Sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Jadi yang buatkan jiwa kacau orang yang suka bergaduh-bergaduh ni sebab dunia lah. Orang yang dah duduk pada sejahtera Allah, dia tenang. Itulah duduk dengan nama Allah. As-salam. As-salam. Nampak tak? Simbol kesemakan. Betul. Tak pernah sunyi shopping mall. Sebab tu orang yang tak pernah sunyi dengan orang ramai, dia suka perhatian. Orang nak kena ramai dengan dia. Lepas seorang-seorang datang. Bukan nak mengaji dengan dia pun. Kalau mengaji tu lain, macam tok guru lain. Ini orang dia suka function. Parti sana, parti sini, function sana, function sini, datang. Wah, borak. Hati-hati dunia tu. Dunia. Nampak? Dunia tu. Bising, jiwa kacau sebab dunia. Jadi kita kena inspirasikan dia dengan as-salam. Sedang penonton, sedang mata Allah Subhanahu taala. Jadi as-salam ini juga kata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Tazkiyatun Nafs, menjaga hatinya. Nampak? Ni as-salam. Menjaga hatinya daripada kecurangan, kemarahan, kedengkian, keinginan melakukan perbuatan buruk. Satu, menjaga hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah. Menjaga anggota tubuh badannya daripada melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Menjaga diri daripada benda yang keburukan. Nampak tidak? Jadi sejahteranya sepatutnya kita inspirasi daripada sifat as-salam itu apabila kita menggunakan hati kita, tubuh badan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedang penonton, sedang mata Allah Subhanahu wa taala,
Nak Allah jaga kita, kita kena jaga suami, jaga siapa nak disuruh buat pilihan suaminya, tapi suami pun Allah. Betul. Allahu Akbar. Cerai mati, betul. Saya ada sebut, orang yang cerai mati itu nampak kuasa Allah. Allah yang cerai hidup, matilah engkau kata. Orang yang cerai mati, puan, ni baguslah tu, ada yang inspirasi Siti Zaleha. Puan Siti Zaleha. Orang yang cerai mati, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Nak tak nak sayang macam mana pun mati dah. Pergi dah dia. Siapa yang jaga kita? Suami ke jaga? Dah, Allah. Assalam. Cerai mati, nampak kuasa Allah. Cerai hidup, matilah kau. Matilah kau. Dia ada action ni lagi tu. Kalau dia tak bertaubat ke, kalau tak dia bersihkan jiwa dia, ini mana-mana ada isu lah, kan? Dia akan datang sombong dia tu. Sidang penonton senang jemaah mata Allah SWT. Benar, kebendaan perhatian. Dia nakkan perhatian, sebab tu nak kena bising. Dia kena bising-bising supaya orang boleh tarik perhatian. Jadi berbalik dengan perbincangan Assalam, Maha memberi keselamatan. Itu di sini kata Imam Ghazali rahimahullah, itu menjaga hatinya daripada kecurangan daripada Allah. Curang. Ramai orang cakap hari-hari, suami saya curang ustaz. Suami saya curang. Biasa curang ni bubuh kat laki lah. Jaranglah nak kata suami isteri curang, walaupun sekarang pun banyak kes-kes isteri curang. Nampak? Tapi di sini cuba lihat kata Imam Ghazali rahimahullah, menjaga hatinya daripada kecurangan, kemarahan, kedengkian, keinginan melakukan perbuatan buruk. Maknanya penyakit hati. Jadi curang ni kalau dikaitkan dengan penyakit hati, penyakit apa ustaz curang? Saya nampak curangnya laki saya gatai dengan betina lain. Tu geram tu, orang geram cakap tu. Gatai betul dengan betina ni. Dia panggil betina terus. Orang yang tak ada sejahtera dalam hati, tengoklah apa keluar dalam mulut dia nanti. Orang yang tak ada sejahtera dalam hati, tengok nanti dia keluarkan mulut dia cakap apa. Takut kita dengar kadang kalau dia benci dengan suatu perkara tu. Dia tak ada sejahtera. Curang yang dimasukkan di sini menjaga hati daripada kecurangan, itulah syirik. 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 Curang, menduakan Allah. Menduakan Allah. Itu curang. Itulah curang dia. Dalam pada masa yang sama mencintai Allah, pada masa sama mencintai makhluk, malah makhluk lebih disayang daripada dia cinta Allah. Menduakan cinta Allah. Nampak? Itu menjaga kemarahan pada benda. Kita marah banyak pada benda. Macam saya cakap sebelum ni, kita bila bertegas dalam agama, janganlah ustaz tegas. Cuba buat lembut-lembut. Lembut-lembut je. Yang koma marah dengan dunia tu tak apa. Setengah-setengah itu bila bab dunia dia marah. Bab dunia dia marah. Nampak tidak? Jadi kemarahan banyak disalurkan banyak kepada dunia. Ini perbuatan bukan assalam. Orang yang assalam, pendek cerita, dia tidak cerewet dengan dunia. Dia tak kisah. Macam Nabi SAW yang saya dah bincang semalam kan. Bila hati bersih ni, hati bersih, kudus, suci, dia tak ada marah pada hal dunia. Hal dunia ni dia tak ada isu bagi dia. Terutama seorang suami, contoh nak layanan ke, suami jangan main-main, ada perangai dia. Perangai dia pun boleh tahan juga kalau tak kena gaya dia tu. Itulah letaknya inspirasi yang melalut tu. Kalau isteri dah tak boleh layan, kita cari isteri lain. Tu yang melalut tu. Melalut-lalut. Tu jadi pula pegangan dalam kehidupan. Orang perempuan pula yang mana yang tak salam pun tahu tak apa. Sebab tu saya pandai jaga lelaki. Tak pasal-pasal dia yang jaga lelaki dia. Ingat pandai sangat jaga ramak. Allah yang jaga. Kita ni taat je, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu je sepatutnya kita kena set dalam hati kita. Di sini saya nak kaitkan kata Imam Ghazali, highlightkan, jauhkan hati daripada kemarahan. Sebab tu Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Marah pada apa? Tak habis syarah lagi tu. Marah pada urusan dunia. Sebab itu inspirasi Assalam ini Allah kena uji. Kita pegang buah tasbih, baca Quran, baca itu kita buat, nanti dulu tu belum Assalam. Assalam bila diuji.
Dia boleh bagi assalam tak nanti? Ya? Bila dia uji, sebab tu pentingnya uji bagi dia marah benda yang dia tak suka. Tengok apa keluar dalam hati dia. Kalau salam, dia boleh terima kesejahteraan itu. Kalau orang yang diuji benda yang tak suka, tapi dalam hatinya ada assalam, maka dia takkan marah benda tu. Dia takkan marah. Malah dia menggunakan pula, kalau sekiranya dia mendidik kemarahan-kemarahan dunia. Abang minta tempoyak, dia baginya budu, marah. Ini benda-benda dunia ni. Makan baju tak siap, itu tak siap, ini tak siap, makan tak siap, marah. Laki yang main, laki kan raja. Isi-isi semua sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Laki ni martabat raja. Raja ni banyak PL dia. Ya Muhammad. Cuma Nabi SAW menunjukkan inspirasi hamba. Kehambaan. Sebab tu yang suami-suami yang mengikut jejak langkah Nabi, dia tak minta dilayan seperti raja. Tak ada pun. Malah kadang-kadang bila tak layan seperti raja, suami isteri pula pijak kepala. Nak cakap tak minta izin, nak lalu depan tak tunduk, nak hidang main ikut dan hidang. Kalau nak marah, kalau tak puas hati. Tu kadang-kadang jadi macam tu pula tu. Macam kisah semalam, tolak ansur, lama-lama ansur ditolak oleh isteri. Itulah dia. Sebenarnya inspirasi Nabi SAW kerana ada sejahtera dalam hatinya, jadi isu dunia tak jadi permasalahan. Nabi tak marah-marah bab dunia. Tak ada. Kekurangan Nabi SAW, rumah Nabi banyak kurang, kapet tak ada, lampu tak ada, apa tak ada, kosong. Tak ada fitting, tak ada piasan pun. Tak jadi isu lah. Isi Nabi pun pakai ala kadar je. Makan ala kadar je. Kita kalau makan hari-hari sama dah komplain dah. Sama hari-hari masak, tak ada masak lain ke? Hari-hari makan telur mata kicap, tak ada lauk lain. Lagi-lagi ni dah ada duit. Abang dah beli macam-macam menu tu, masaklah tukar-tukar sikit. Awak ingat awak saya ni apa? Marah. Yang isteri pun sama. Kalau suami duk tak bagi kebendaan, marah. Tapi kalau tak didik masuk syurga, tak marah. Berapa ramai isteri yang pegang tangan suami, abang, didik saya masuk ke syurga bang. Saya tak rasa selamat selagi abang tak didik saya masuk syurga. Dia marah dalam hati dia sebab aku masih gagal jadi wanita solehah. Padahal seorang dia isteri dia. Bukan 2, 3, 4 pun. Kalau 2, 3, 4 tu ada kira juga. Tapi orang yang ada 2, 3, 4 ni orang yang expert. Bukan yang baru terkia-kia nak mendidik isteri. Orang yang ada 2, 3, 4 orang yang expert dia. Dia dah ada skill mendidik. Kalau dia masih terkia-kia kahwin juga, tu hara hidup ni buat ni. Assalam tak ada. Orang nak tengok, biar orang tengok rumah tangga kita salam. Sejahtera tengok Umi. Tak ada gaduh ke? Tak ada ke? Sampai orang tak boleh trace ada gaduh ke tidak? Itu sepatutnya. Ni dah memanglah adat. Tengok muka pun tengok muka kaki gaduh dah. Orang boleh tengok muka kaki gaduh. Nampak? Punyalah sampai tahap macam tu sekali. Jadi hati-hati sedang penonton sedang jemaah mata Allah Taala. Itu kata Imam Ghazali, jaga hati daripada kemarahan. Apa lagi? Jaga daripada kedengkian. Nampak? Dengki, hasad. Dengki tu hasad. Nak tahu hasad bila? Itulah orang perempuan macam biasa kahwin lagi. Itu yang paling senang nak nampak hasad dia nanti. Bab lain dia tak nampak, ataupun dengan mak mertua. Nampak hasad dia keluar. Suami-suami ni kena perhati ni, assalam ni dia kena pastikan hati isteri dia salam. Ini dah tugas berat suami. Bukannya bela bagi makan minum tu, itu ternak isteri. Itu menternak isteri boleh lah. Bagi makan minum, bagi baju, bagi rumah. Sama macam haiwan, bagi rumah, bagikan baju, bagi makan, sama lah. Siapa cakap tu? Tu buyam kau cakap, bukan saya cakap. Jangan marah. Buyam kau cakap. Bagi makan, bagi minum, makan minum, kera kau hutan membuat. Ni, didik hati ni. Bagi isteri tu tak ada dengki. Bagi isteri tu tak ada marah-marah. Isteri bangga, saya ni temper marah ni. Marah, bangga pula tu jadi pemarah. Dia tak kena buku dengan ruas lagi tu. Nampak tidak? Sebab tu ada kata, Ustaz, suami saya tak tegur. Ustaz tegur baru ketegasan. Abang tahu mana? Yelah, suami tu berfikirkan banyak. Aku cakap kadang terasa bini aku ni, dah bini pemarah. Nak macam mana?
Datang pula ustaz yang jenis tak berlesen cakap ni kadang-kadang. Tak ada berlesen dunia, lesen akhirat kita pakai. Cakap kebenaran, sampaikan. Terus, sas. Kena. Nak terasa, minta maaf. Tapi mohonlah terasa. Sampai bila? Kita tak tahu apa kata Datuk Ismail kamu kata arwah. Nak persiapan nak mati. Belum siap lah ustaz. Sampai bila? Bila lagi nak siap? Bila lagi? Duk bagi masa, dah bertahun dah Allah bagi masa. Duk hati masih sama lagi. Tak sejahtera lagi. Tapi menganut Islam, agama Islam. Tapi marah pada keduniaan. Macam mana? Dia tak ada dua kemarahan. Kalau dia marah ke dunia, dia takkan marah ke akhirat. Kalau dia marah ke akhirat, dia takkan marah ke dunia. Dia tak ada dua kemarahan serentak. Kata Buya Hamka, di saat agamamu dihina dan kamu tiada kemarahan, kamu lebih baik jadi bungkus jadi mayat. Buku macam tu lah ayat dia. Jadi biasanya kalau dah marah dekat akhirat, maksud tegas dengan akhirat, dia risaukan keadaan neraka kat sana. Kata almarhum lagi kan, genung pejam mata. Kita ni neraka ke syurga? Genung. Macam mana nak genung? Tengok hati. Aku banyak dengki dengan orang. Banyak tak dengki, banyak iri hati. Allah, banyak tak kena sikit mengajuk, tak kena ini mengajuk. Baru lebih sana sikit marah. Apa tu? Sidang penonton sidang imam mata Allah SWT. Ni cara nak mengajar Asmaul Husna. Ni antara salah satu cara kalau ikut softnya sidik macam ni lah. Kita pergi tempat kehidupan tu. Zas. InsyaAllah mesti memang terasa. Mohonlah terasa. Sebab saya dididik pun dengan guru yang macam tu. Terasa. Aku tahu engkau ni macam mana. Macam ni jari ni bubuh kat batang hidung tu. Tunggulah. Nabi saya sampai sekarang masih lagi. Lagi tu mak ayah saya pun macam tu. Tak kisahlah. Mau janggut dan manjang mana pun. Kalau aku nak kata, aku kata je. Tu kena. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kena lihat pada keadaan kita tu. Itu kemarahan, kedengkian dan kata Imam Ghazali lagi, melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ni hati ni ada benda teringin, tu kena buang tu. Ada teringin nak buat benda buruk tu, itu tak selamat tu. Ustaz, benda buruk ni pergi kelab malam je ke ustaz? Bukan. Itu dah nampak sangat. Benda buruk ni benda-benda yang nampak baik tapi buruk. Apa dia? Nak marah. Berbalik pada isu marah dengki tadilah. Teringin nak buktikan kemarahan dia, teringin nak tunjukkan kedengkian dia itu. Hati-hati, jangan buat macam ni. Itu bukan inspirasi as-salam. Orang macam ni jiwa je tidak salam. Bila tidak salam, Allah tak sejahtera atas dia. Sila tak jumpa Lailatul Qadar. Kita duk harap Lailatul Qadar. Tahu tak syarat Lailatul Qadar ni apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahtera. Tapi dalam hati masih ada dengki, hasad, iri, cemburu dunia. Nangis kat sejadah je lah. Nangis kat dunia je lah. Tapi tak terangkat ke atas. Tak ada. Sebab apa? Dalam hati dia masih ada ketakutan selain Allah. Ada, Allah tahulah. Sebab tu perangai lepas keluar tu kadar macam tu tak perangai. Orang yang keluar tu kadar hatinya sejahtera. Lega. Dia tak ada dah gaduh-gaduh. Tak ada. Wallahi. Dalam pengajian soft ni saya letakkan tiada lagi pergaduhan. Zero case. Macam kes COVID lah. Doktor dia nak dia zero. Dia tak ada sikit-sikitnya. Penyakit-penyakit ni tak boleh bagi can. Kalau kosong-kosong. Kalau ada masing-masing sakit. Nampak? Sebab tu kita masih ditambah lagi 4 minggu. Padahal ustaz, tengok kes dah turun dah. Dia bukan soal turun, dia kena kosong. Nak kosong tu, tunggulah. Sekarang pula vaksin pula tak dapat. Vaksin dah tak dapat. Jadi tunggulah. Selagi mana ada pesakit, selagi mana ada yang dijangkiti, selagi itulah COVID-19. Dia ulanglah COVID-19. Samalah dengan penyakit hati. Selagi mana ada penyakit hati, tok tak selesai-selesai, tak salam-salam lagi. Duk solat salam dah berjuta kali tapi tak salam-salam lagi. Apa nak jadi? Tu je cara mengaji ya. Senang. Tak payah nak sembunyi-sembunyi. Tak payah nak kita, tuan-tuan ya. Assalam ini penting. Allah ni memberi keselamatan pada kita. Ya, marilah sama-sama kita menjadi hamba-Nya yang sejahtera. Kita sejahtera, dengan orang keliling kita sejahtera, dengan suami kita sejahtera. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sejahtera. Nampaklah macam tu kat perangai. Sebab apa? Tidak pergi ke hati. Kita nak pergi tengok macam ni kupasan. Bagaimana Imam Ghazali terus sak dan syarahkan apa masalah dia. Marah macam mana, dengki macam mana, kena explain.
supaya kita tak nak buat benda tu. Suami pun jangan marah-marah bab dunia, jangan dengki-dengki bab dunia dah. Udah-udah lah tu. Syurga menanti kat sana. Sana Darussalam, satu nama pintu syurga tu Darussalam, dan juga nama syurga Darussalam. Saya baca dalam satu riwayat yang saya bawa, seorang penghuni syurga Allah akan bagi dia 1000 orang. Dia panggil apa? Bibi gundik yang semua muda-muda, mata jeli semua. Ada surah apa ni? Sekejap saya cari. Surah Al-Insan. Ada. Sekejap. Saya cari. Ada ni. Subhanallah. Bagaimana? Ada. Daripada Qatadah radhiyallahu anhu berkata, daripada Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru, tidak ada seorang pun dari penghuni syurga melainkan 1000 pembantu bekerja untuk dia. Setiap pembantu bekerja sesuai dengan kehendak pemiliknya. Allah. Nampak tidak? Bagaimana Allah bagi tahu tentang syurga, lagi nak mengharap dunia. Allah, rugilah orang-orang macam ni. Duk lagi nak bergaduh, nak terkesan dengan dunia. Ayat surah Al-Insan ayat 19 ayat 20. Ni kupasan pada surah Al-Insan ayat 20. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan ni adalah, kata ulama al-mufassirin mengatakan, pemuda yang tetap muda. Bayangkan pemuda. Ni yang berlaku satu raja tu, kaum Ad dan kaum Samud tu, di Yaman, apa saya lupa nama raja tu. Dia nak buat syurga dunia. Ni dia punya pembantu semua yang muda-muda dia ambil. Nampak ni? Nampak? Qatadah berkata dari Abu Ayyub, kupasan daripada surah Al-Insan ayat 19 ayat 20. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansyura. Lu'lu'an mansyura, ibarat permata. Allah, ni depa ni macam permata tu. Allah kata pembantu syurga macam permata, mengelik-gelik Duk nak gaduh dunia, apa low class punya. Kita biar high class sikit, hidup biar high class sikit. Jangan gaduh benda yang mati, jangan gaduh benda yang hancur, jangan gaduh benda yang habis. Cuba kita bergaduh benda yang syurga tu dah dapat ke tidak ni. Bergaduh nak amal. Apa maksud gaduh nak amal? Segera fastabiqul khairat. Nampak? Mata jeli, ya. Mata jeli, lu'lu'. Ini satu gelaran. Nampak? Nampak tak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bayangkan nak dengki benda. Jangan. Itu semua merugikan kita. Sedangkan Allah menjanjikan syurga yang terbentang luas untuk kita. Bayangkan seorang tadi, Qatadah daripada Abu Ayyub tadi mengatakan 1000 orang Allah bagi. Ustaz, asal ramai sangat? Ramai kena rumah banyak, kereta banyak. Ustaz, dah macam dunia nampak dah. Macam dunia, lebih dahsyat. Bukti dia apa? Ada dalam surah Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kata kabarkan berita bagi orang yang beramal soleh, syurga yang di bawahnya mengalir sungai. Ni rumah sekarang ada, kalau tengok yang mana rumah flut, kalau mana chalet ke yang bawahnya ataupun chalet atas laut, tengok harga berapa. Pangkor Island, tengok tempat yang kat mana-mana yang ada atas laut semua tu, tengok harga berapa. Allah bagi, malah kita tak terlintas fikiran, nampak tapi tak terlintas. Dan bukti lagi, Allah kata apa dalam ayat tu nanti, penghuni syurga akan teringat keadaan dunia. Ada buah-buah di dunia, dia teringat balik, ni bukan dulu makan ke? Tu maksudnya kat dunia dia ada mirip-mirip juga. Jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu kullama ruziqu minha min samarat. Nanti bila masuk syurga, orang kat syurga dia akan tanya, kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu, bukan kita pernah makan kan buah ni sebelum ni? Nampak macam durian tapi rasa ibarat macam tu lah. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukankah dulu kita pernah makan? Nampak? Maknanya mirip-mirip. Ada, tapi dia punya zat, dia punya sifat berbeza.
Nampak? Rugi nak lagi. Sebab itulah Allah bagi keindahan dunia untuk ingat syurga. Bukan ingat dunia nak tamak kat dunia. Tengok suami seronoknya bang, suami ni. Jangan tenggelam dengan hidup dunia. Bayangkan bang, seronok kan bang kalau kita kekal kat syurga. Janganlah jadi ahli neraka. Jangan nak marah-marah, dengki tak tentu hala. Kalau dah seronok hidup suami isteri pada awal tu Allah bagi seronok tu, patut ingatlah bang, kita nak seronok ni sampai syurga je bang. Kak kahwin pandai sebut sampai ke pintu syurga. Pintu je lah tak masuk, patah balik. Cuba betul-betul jadi spek. Kita jadi orang yang positif sikit, orang yang begitu optimis sikit macam Nabi SAW. Optimis dengan kita boleh masuk syurga. Sebab Nabi pun kata, semua umatku yadkhulul jannah, semua umatku masuk syurga, illa aba, kecuali yang tak nak. Allahumma salli ala Muhammad. Rugilah tak nak. Sebab apa? Duk bising dengan dunia. Macam tadi dia bunyi bising. Wah, bising. Bising nak dunia. Sedang penonton sedang mata Allah SWT. Itu tip dia daripada ayat surah Baqarah 25 tadi. Saya buat macam ni. Orang yang ahli syurga dekat dunia teringat-ingat dekat syurga. Dia teringat-ingat kat sana. Dia makan buah, kat syurga sedap lagi ni. Dia tengok isteri dia, dekat syurga ni bidadari ni, bini aku lagi cantik ni. Dia teringat sana, bukan tinggal perempuan lain. Itu makam rendah punya. Sama dengan perempuan pun, isteri. Kalau betul dia ni ahli syurga, dia tengok suami, dia terbayang, suami aku ni handsome lagi kat syurga ni. Bukan kata tak ada apa dah kat suami ni. Perangai macam tu lah perangai. Jangan-jangan tu cici neraka tu. Dah tak ada apa dah. Lepas tu menggatai pula tu. Ada hati nak kahwin lagi tu. Dia dah mula downgrade. Dia nampak macam hampas. Dah tak nampak hebat dah. Habis, hati-hati. Sama dengan suami juga. Dia tengok isteri macam hampas. Dah tak ada apa dah. Dah diperah apa. Habis madu sepah dibuang. Macam sepah. Sepah tu. Hampas-hampas tu. Dia tengok dah tak ada mood, panggil. Hati-hati. Orang tengok tak ada mood ni, hati-hati. Mesti dalam hati dia tak ada salam. Orang yang ada dalam hati dia salam, dia akan relatekan orang yang kat dunia. Kalau Allah bagi di hati dia betul-betul ada salam dan menjadi salah seorang yang mencintai Allah, akhirat, dia akan teringat-ingat keadaan dunia, syurga dia di sana. Dan bila di syurga, teringat-ingat balik keadaan dunia nanti. Tu bila kat syurga nanti, teringat-ingat kat dunia nanti. Lahai dulu kita nak makan ni tak merasa kita. Kat syurga merasa je. Merasa kita. Lahai dulu nak beli, duit sikit je. Duit tak ada nak makan tu telan elio. Kat syurga ada je, ada. Nampak? Sebab tu kat syurga juga Nabi kata ramai orang miskin. Sebab orang miskin ni bila dia miskin, kalau betul didikan dia akan harapkan syurga. Yelah dia tak dapat apa kat dunia kan. Lepas tu bagi didikan, lepas tu dia ada iman, dia harapkan syurga. Orang yang berharta, dia nampak syurga dah kat dunia. Inilah syurga saya. Inilah syurga saya. Habislah. Kena tipu terus kat dunia, langsung tak dapat syurga kat sana. Dia seronok dengan perhiasan harga juta-juta tu. Ni permata juta-juta. Inilah syurga saya katanya. Habis kena tipu. Orang miskin, dia nak berasan, bias perasaan tak boleh. Dia miskin. Lepas tu ada iman pula tu. Ada miskin dan ada orang beriman. Kemudian diharapkan, ya Allah, dunia ni tak ada apa ya Allah. Aku nak beli pun tak ada duit. Tak apa ya Allah, aku harapkan ganjaran syurga-Mu ya Allah. Lalu bila dia minta macam tu, Allah bagi dia amal. Allah bagi hati dia lapang. Maka beramallah dia. Orang yang berharta ni seronok beramal, tapi seronok juga dengan dunia dia. Dia seronok dengan tilam empuk dia, seronok dengan kursi empuk dia, dia seronok tenggelam rasa. Ini ada kisah Ibrahim Adham. Kalau boleh tengok nanti buka Ibrahim Adham, seorang raja. Ketika baring dekat tilam empuk, datang bisikan, kau takkan kenal Allah dekat tilam empuk. Pum, melompat dia turun. Terus dia turun tahta, dia pergi jadi orang biasa. Allahu Akbar. Yang main-main. Sebab tu kebanyakan yang orang kata kalau nak jalan Allah dia jadi susah balik. Bukan apa, sebab dia dah leka dengan dunia. Bukan soalnya kena dengan Allah ni kena susah, tapi sebab leka tu menyebabkan dia jadi susah balik. Cuba kalau dari susah tu dia tak leka, bila dia senang, dia sejahtera dengan iman, dengan amal, jadi Allah pun tak zalimi dia. Harta dia bukan sekadar di dunia, syurga pergi. Sidang penonton, sidang imam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Rumahku syurgaku. Maksudnya syurga tu amalan. Ni namanya rumahku syurga tu. Dia pergi silap faham, dia jadikan dengan perhiasan dunia.
Tapi amalan tak ada, ketaatan tak ada. Sebab tu rumahku syurgaku, inspirasi syurga rumah tu, suami ahli syurga, isteri ahli syurga, anak ahli syurga, amalan ahli syurga, tak ada dengki, tak ada iri, tak ada marah, tak ada cemburu, tak ada hasad, tak ada curang. Ini semua penyakit hati. Curang apa? Syirik. Jadi saya pakai perkataan curang sebab Imam Ghazali Allah kata kecurangan. Kecurangan. Itu semua penyakit hati. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Rumahku tempat amal ibadahku. Jadikan rumah tu sebagai syurga kita. Tenang dia. Betul, rumahnya lapang, bukan rumahnya mewah. Rumahnya lapang. Kalau nak cantik, hias elok-elok, itu saja. Bukannya berhias-hias, berhabis-habis. Kalau orang tak ambil design, dia akan berhabis-habis. Kalau dia belajar design, dia faham apa tu, apa masuk berhabis-habis. Benda yang boleh praktikal, dia boleh buat yang akan jadi susah maintenance. Dia pening nak nguruskan dia punya barang dia nanti. Tengoklah. Tapi kalau dia belajar design, insya-Allah. Lagi pula sufi architecture, lagi dia faham. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulannya, maka di sini dikatakan lagi oleh Imam Ghazali rahimahullah, juga selamat daripada syahwat dan amarah. Selamat daripada syahwat dan amarah, yang mana apabila kedudukan ini tidak dikuasai, maka dia tidak akan jadi orang yang selamat. Orang yang masih dibelenggu oleh syahwat dia, amarah dia, dia tidak akan berada dalam keselamatan. Dia sentiasa berada di jurang kehancuran. Sebab syahwat dia tu bersiap sedia untuk tumbangkan dia. Amarah dia tu bersiap sedia untuk menguasai dia. Hati-hati. Sebab itulah Nabi kata lepas peperangan Badar Al-Kubra itu adalah melawan hawa nafsu. Ini kita nak selamat pada hawa nafsu kita je. Nak lari pada ni, nak selamat, nak tundukkan hawa nafsu ni jadi mutmainnah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara hakikatun, dengan cara hakikat kembali. Memahami, menghayati inspirasi dengan Allah, kita boleh keluar daripada masalah ini. Bukan dengan harta, bukan dengan isteri, bukan dengan suami, bukan dengan benda-benda, tapi dengan Allah sendiri. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Dan kata Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala, bahagian manusia daripada nama Allah As-Salam adalah memberikan, dan juga bahagian kita pula, bila kita dah hati dah selamat, apa lagi kita akan buat? Maka terbitlah dalam satu hadis Nabi SAW, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Ini inspirasi orang yang salam. Orang salam ini, kita akan membuatkan siapa dengan kita selamat daripada al-muslim man salima, salam. Man salima al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Yang muslim lain sejahtera dengan mulut dia dan tangan dia. Dia kata kunci. Orang yang salam ni duduk, ingat, perawatakan kita akan terkeluar daripada di saat kita uji atau berada pada circle kita balik. Kita kena jumpa kawan-kawan kita balik, keluar perangai buruk kita. Jangan main-main. Kena dengan poin-poin, kalau hati masih tak bersih, keluar lagi cakap-cakap yang tak betul. Ingatkan kau dah berubah dah. Alah, relax dah. Mula dah orang pun perhati atas bawah. Sama juga perangai, mulut sama juga, laser juga. Masih kalau macam tu, masih lagi tak ada inspirasi salam. Isteri tengok suami, macam tu juga. Kalau tak suka dia maki, dia mamun, macam tu juga perangai. Dia tak ada nak marah untuk agama, marah untuk dunia. Suami pula tengok isteri, lebih kurang juga, melenting juga, tak selamat. Kadang-kadang dia selamat, lisan tak cakap, tangan pula. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Yadi ni maknanya dia boleh buat apa saja yang dia nak. Contoh, kalau bab isteri, saya cerita isteri, suami-suami tak selamat dengan isteri mesti. Sebab isteri ni angkat kaki, ready nak angkat kaki, tak selamat. Bini aku ni tak selamat aku dengan dia ni. Kalau aku buat perangai dia tak selamat aku ni. Sebab apa? Semua bini pegang. Tu nama yadih tu. Bukan yadih ni bertumbuk. Yadih ni dia akan membuat orang ancaman. Abang buat perangai, abang siap. Semua kat saya tau. Dia jenis ugut ni. Ataupun suami, awak buat perangai, abang siap. Ni rumah nama saya tau. Saya halau awak keluar ni kan. Orang macam ni. Ini bukan orang ahli syurga lah. Orang ahli syurga dia tak ada gunakan apa yang dia ada ni untuk ancam orang.
Sebab semua ni datang dari Allah Subhanahu Taala. Malah dia tak akan salah guna lisan, tak salah guna kuasa. Yadih ni kuasa. Terancam dengan kekuasaan. Suami mengancam isteri, isteri terancam. Isteri mengancam suami, suami terancam. Ramai suami-suami hidup dalam ketakutan. Kesian suami-suami. Udah-udahlah tu mana-mana isteri yang buat suami-suami hidup dalam ketakutan. Terancam dia. Jangan main-main. Sini ada ni. Doktor saya awak kata, nama asal adalah memberikan keselamatan kepada orang lain. Itu inspirasi orang yang ada salam. Itu berbalik pada hadis Nabi tadi, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadih. Dia tak ada duduk dengan dia ni, tak adalah nak rasa terancam ke, kena ungkit ke, kena apa ke, tak ada. Dia tak kisah pun. Dia orang yang jenis tak kisah. Itulah berbalik kepada Nabi SAW. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, inspirasi pada as-salam ini sepatutnya banyak memberi kita jalan untuk bertemu Allah. Sebab dengan nama Allah as-salam ini, kita tahu dah macam mana nak jumpa Allah. Sepatutnya lah. Banyak lagi Asmaul Husna ni. Tapi sepatutnya dengan, sebab memahami itu sampai ke 99, tapi kadang-kadang dengan satu nama pun dah boleh sampai lah. Allahu Akbar. Dengan satu je inspirasi dah masuk dalam hati dia. Dia inspirasi dengan as-salam je. Allahu Akbar. Orang duduk, dia suami duduk dengan dia, sejahtera, abang senang dengan kamu ni, tak menyusahkan abang. Tak apalah bang, saya kan hamba Allah yang salam. Kalau saya buat abang terancam, maknanya saya bukan hamba Allah, saya hamba setan katanya, hamba iblis. Jadi hadisnya saya dalam hidup abang ni bukan nak mengancam abang katanya, nak memudahkan abang kan. Kalau abang terancam dengan saya, abang bagi tahu saya. Jawab macam tu. Sama dengan suami pun, isteri tu dalam ketakutan dengan suami, menggigil-gigil, dahu suami balik, getar-getar lutut. Apa suami macam tu? Terancam isteri dia buatnya. Tak selesa isteri dia buatnya. Itu bukan. Sedangkan tak capai matlamat perkahwinan, Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, bersenang-senang. Masing-masing kena selamat, seseronok duduk sama, seronok. Damah cakap ni memanglah. Tapi saya nak bagi tu bukan salah je lah. Sebab dunia ni cerita ni, nak salahkan dunia pun sebab kadang kita juga yang salah, sebab kita yang bagi muka ikut dunia. Tapi itulah sebab dunia lah kita hilang bahagia, hilang sejahtera, hilang kesejahteraan kerana dunia. Allah yang asalnya dulu kita nak cari dunia untuk sejahtera, tapi akhirnya dunia juga yang menghilangkan kesejahteraan. Allah Akbar. Kita cari belayan, tapi bila tak dibelai kita sakit. Kita cari harta, tapi bila tak dapat apa yang kita nak, kita kecewa. Kita cari benda tu dulu, konon-konon nak sejahtera, tapi akhirnya senjata makan tuan dia panggil. Senjata makan tuan. Sebab tu akhirnya salam, sejahtera lah. Jaga mulut, jagalah semuanya itu kalau benar-benar kita hamba Allah. Sebab tu Nabi kata, falyakul khair aw liyasmut. Diam bukan diam-diam. Kan pun ada juga salah faham ni, diam-diam dia buat, diam-diam dia marah. Bukan diam-diam, tetapi dengan diam, yang ni habis dalam hatinya, dibersihkan segala penyakit-penyakit jiwa. Jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT, ya, salamlah. Kalau mana yang tak dengar tu, tak salam tu, maknanya something wrong lah. Itu je lah. Sebab yang dikata ni untuk berbalik pada jiwa masing-masing. Itu je. Siapa ngamal, dia lah dapat. Siapa yang kata payahlah saya dah macam ni, macam tu lah dapat. Macam mana? Tapi kalau dia berusaha untuk berubah menjadi hamba yang salam, insya-Allah dia akan dapat kesejahteraan dunia dan akhirat. Kata Tuan Guru Datuk Harundin, almarhum Datuk Harundin, dipanggil husnayain, dua kebaikan. Yakni kesejahteraan di dunia, kesejahteraan di akhirat. Dunia pun kena sejahtera, selamat dekat dunia ni. Jangan hidup kat dunia ni rasa terancam, maka itu maknanya Allah dah angkat kesejahteraan dalam hidup dia. Jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Jadi saya cukup setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Baik, untuk makluman awal, malam ini saya akan bersiaran pada pukul 10 malam, tapi bukan di page ini, di page Surau At-Taqwa Puncak Jalil. Saya akan bagi link. Saya harap tuan-tuan semua boleh bantu imarahkan page surau itu. Bantu saya, sama-sama kita imarahkan page surau itu malam ini pukul 10, dan saya akan bagi link nanti di komen ini dan juga di apa pada news feed nanti. Saya akan bagi tahu Surau At-Taqwa Puncak Jalil. Malam ni pukul 10 bersama dengan saya
untuk kita merungkai lagi persoalan-persoalan kehidupan, insya-Allah dengan jalan kebenaran, jalan Thoriq Nubuwah. Mudah-mudahan semakin bersinarlah hati kita, semakin kita benar-benar nak menuju kepada Allah, bukan selain Allah, kerana hidup kita semua nak menuju kepada Allah, insya-Allah. Khair. Jadi terima kasih kepada semua yang bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ni. Minta maaf banyak-banyak atas terkasar kata tu, kurang bicara, buat-buat terasa yang sampai terasa tu, tapi bagus juga, mohon terasa, barulah kita boleh mengaji. Terasa itulah menyebabkan kita bangkit. Kalau hati tu tak terasa dengan pesanan-pesanan kebenaran, maka bimbang-bimbang hati tu mati. Kalau boleh rasa sakit tu, maknanya hidup lagi lah tu. Hidup lagi lah. Cuma mungkin bahasa-bahasa tu kan, tapi nak guna bahasa apa lagi? Itulah bahasa-bahasanya ringkas. Mudah-mudahan fahamlah cara kita nak inspirasikan nama-nama Allah ini dalam kehidupan, supaya hidup kita jangan salah cari inspirasi, benar-benar cari inspirasi berteraskan kepada Allah Azza wa Jal. Khair, jadi cukup setakat itu. Lagi sekali saya ingatkan, pada malam ni pukul 10 malam di page surah At-Taqwa Puncak Jalil, saya akan copy link, saya akan paste, dan sama-sama bantu saya, kita sama-sama berkuliah ataupun bual bicara ilmiah di page yang satu lagi. Jadi sama-sama kita imarahkan surah itu, insya-Allah. Khair. Jadi cukup setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.